tuan-tuan. Sebab tu kita ni kena banyak sujud. Kena selalu pergi masjid, kena selalu pergi surau. Kalau kita kata ustaz, kami ada program online, maka banyakkan sujud di tikar sejadah. Ni bulan-bulan puasa ni, kan? Bulan-bulan puasa ni, apa salahnya sama-sama kita pergi masjid. Dulu kan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pernah guru kami pesan. Dia kata, kalau kita nak banyak tempat sujud ni, kita carilah masjid-masjid berhampiran, tukar-tukar. Dia kata apa? Macam dekat rumah Bonda Rusniati, dia ada Masjid Al-Qudus. Lepas tu ada surau Hidayah ke apa, saya lupa, ada yang berhampiran lah yang saya singgah. Maka dia bercing-cing, maknanya dia tukar-tukar. Malam ni kat sini, malam ni kat situ, malam ni kat sini, biar banyak tempat sujud kita di muka bumi ini. Biar menjadi saksi kepada Allah. Yang paling indah sekali, dahi kita ini pernah sujud di hadapan Kaabah. Yang paling indah sekali, dahi kita ni dapat sujud di Masjidil Haram. Indahnya dahi kita ini dapat sujud di Masjid Nabawi. Indahnya dahi kita ini pernah kita sujud di Masjid Quba. Indahnya dahi kita ini dapat kita sujud di mana-mana bukit yang berada di tanah haram, yang mana mereka yang berkesempatan untuk pergi ke sana. Sebab tu dahi kita ni mahal, tuan-tuan. Jangan sujud pada orang yang tak patut. Jangan jatuhkan sujud kepala kamu ini pada makhluk. Hanya tidak lain kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, bolehkah kami nak sujud kepada-Mu? Maka Nabi kata, kenapa kau nak sujud kepada aku? Sebab kamu adalah Rasul, mempunyai mukjizat. Hatta pokok kurma yang kamu panggil pun boleh berjanjak datang. Kami sudah menganggap sesuatu kelebihan yang ada pada kamu. Apa kata Nabi SAW? Tidak ada keharusan untuk sujud kepada manusia. Yakni sekalipun Nabi kata apa? Boleh sujud kepada manusia. Tuan-tuan rahmati Allah. Boleh sujud kepada manusia dan saya akan kusuruh isteri itu sujud kepada suami. Maka tak ada keharusan. Maka banyakkan sujud dan doa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, saat aku meninggal nanti, wahai Allah, izinkanlah saat pengakhiran aku mati, aku sujud kepadamu, ya Allah. Pernah tak kita doa pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, kalau aku nak mati suatu hari nanti, kan, kita minta pada Allah, matikanlah aku saat aku sujud kepadamu. Allah. Kata ulama, siapa yang meninggal saat sujud pada Allah, maka dia memang bagus, tuan-tuan. Memang terbaik. Sebab tu mulianya orang yang mati dalam sujud. Ni. Dari kita ni. Masya Allah. Tabarakallah. Dapat kita sujud kepada Allah. Na'udzubillah. Tuan-tuan, dapatlah kita, alhamdulillah. Seronok sangat-sangat. Ibu-ibu selalu kan banyak doa. Ayah-ayah banyakkan berdoa. Ya Allah, saat aku mati nanti, matikanlah aku dalam sujud kepadamu. Saat kita sujud, Allah ambil nyawa kita. Masya Allah. Saat itu kita paling hampir dengan Allah. Saat itu doa kita paling mustajab. Maka Allah ambil nyawa kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, sebab pernah diceritakan pada satu kisah orang alim tersebut. Datang malaikat Israel. Wajahnya seperti mana? Pengemis tua. Datang. Lalu dia menemui menemui orang alim tersebut. Maka dia beritahu bahawasanya aku ni adalah malaikat Israel. Apakah orang alim itu kata? Sesungguhnya aku telah lama menantimu. Masya Allah. Ya tuan-tuan. Dia kata apa? Aku telah lama menantimu. Masya Allah.
aku telah lama menanti kehadiranmu. Maka malaikat maut kata, aku izinkan kepada engkau melakukan satu ibadah lagi sebelum aku mengambilnya. Demikian katanya, maka izinkan aku berwudu dan aku salat. Cabutlah nyawaku saat aku sedang sujud. Oh, akhirnya orang alim tadi pun solatlah. Saat dia solat, saat dia sujud, malaikat Israel mencabut nyawanya. Maka di sini tuan-tuan, ada satu kematian yang amat mulia bagi seseorang adalah ketika mana sedang sujud kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah. Dan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dikatakan di sini, tuan-tuan, melainkan dia akan memberikan kesaksian pada hari kiamat kelak dan akan menangisi pada hari kematian. Tempat-tempat yang mana dia sujud akan menangis kerana teringat insan yang sujud menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara dalam Syu'ab Al-Iman, Ibnu Abi Ad-Dunya, Ibnu Abi Hatim dan Al-Baihaqi menuturkan riwayat dari Ali ibni Abi Talib karamallahu wajhah. Beliau mengatakan, jika seorang meninggal, bumi tempat solatnya dan langit tempat naiknya amal perbuatan akan menangisinya. Tempat solatnya. Macam kalau bagi orang perempuan tak digalakkan untuk solat di masjid, tetapi bumi akan tempat solatnya itu makna apa? Akan menangisi. Kalau di ruangan solat, orang perempuan itu menangisi. Adakah manusia, makhluk-makhluk di bumi ini mendengar? Tidak. Tidak. Tetapi inilah yang diceritakan oleh sebahagian ulama ataupun mereka-mereka yang diberikan kelebihan oleh Allah untuk mendengar perkara tersebut terjadi. Okey, faham? Ibn rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian dia membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fama bakat alaihimus sama'u wal ardh. Maknanya apa? Langit dan bumi tidak menangisi mereka. Kenapa? Kerana mereka itu menjadi orang yang zalim, orang yang berdosa, suka melakukan keingkaran, maka siapa yang nak menangisinya? Sekalipun ramai manusia yang menghadirinya, tetapi seandainya kebaikan di sisi Allah itu tidak ada, maka baginya adalah satu kerugian yang amat besar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Satu kerugian sebab dia tidak melakukan amalan. Siapa contohnya? Iaitu Fir'aun. Yang mereka ini kembali kepada Allah, tapi langit dan bumi tidak menangisinya. Tetapi bagi orang yang ibadahnya luar biasa, akan ditangisi langit dan bumi. Ini berapa hari dah hari hujan, tuan-tuan? Siapa meninggal, tuan-tuan? Hari-hari ini dah berapa hari hujan? Semalam almarhum Rashidah binti Marhan, tuan-tuan. Makcik saya meninggal. Hujan sampai ke malam. Tanda yang baik. Dahulu ada seorang ulama muhaddisin mendung sepanjang hari. Siapa? Syekh Muhammad Usni Ginting Al-Langkati. Muhaddisin muda, umur 40 lebih, meninggal. Masya Allah. Tengok dia, kenapa redup? Rupanya seorang yang berilmu, ya Allah agungkan pemergiannya. Sebab itu ayah-ayah yang dirahmati Allah, jadi orang baik, jadi orang mukmin. Tak apa orang jauh kita, orang pulaukan kita, orang tak suka. Kadang orang perli kita, tu dia ustazah mai dah, ustazah mai. Kadang orang mengata kita, habislah kena ceramah. Tak apa, tak apa. Yang penting Allah suka. Sebab bukan senang nak sukakan hati manusia ni. Dan bukan senang nak puaskan hati manusia. Wallahu a'lam. Bersama Al-Hakim Ibnu Abi Ad-Dunya menuturkan riwayat dari Ibnu Abbas muka surat 150 bahawa sesungguhnya bumi itu
Sama juga riwayat akan menangisi orang mukmin yang meninggal selama 40 hari. Samalah riwayat. Maka bumi akan meninggal. Bumi yang akan menangisi pemergian orang mukmin selama 40 hari. Masya Allah. Sebab pun dia baik sangat. Bukan manusia saja. Bumi pun turut menangisi sebab kebaikannya itu sangat baik. Tuan-tuan. Tuan-tuan kalau baca dalam satu kitab, bahawasanya mereka yang baik, beriman, mukmin, malaikat doakan kebaikan bagi mereka. Dan malaikat memohon kepada Allah bagi pihaknya supaya masuk ke dalam syurga. Nampak? Malaikat turut mohon. Sebab tu jangan pernah rasa kecewa. Sedangkan kalau bunyi menangisinya, kalau tuan-tuan baca, ibu-ibu baca dalam surah, saya lupa, tapi Allah disebut tentang malaikat mendoakan mereka yang beriman ataupun mukmin agar meraih syurga Allah, agar jauhkan mereka dari neraka. Allah sebut dalam Quran. Makna malaikat-malaikat ini memerhatikan juga kita. Kalau kita orang-orang yang beriman, kita orang-orang mukmin, sentiasa malaikat mendoakan kita. Tak rugi. Tuan-tuan, malaikat tu yang tak nampak doakan kita. Tapi kalau kita buat jahat, kita buat dosa, geng kita adalah setan. Bukannya malaikat. Macam mana malaikat nak doakan? Kau pun tak buat baik, kau pun buat jahat. Macam aku nak doakan? Tapi kalau kita buat baik, malaikat doa kat kita, minta perlindungan buat kita daripada Allah. Best, tuan-tuan. Pak tuan, ada orang kata, kalau kita ni malaikat doa pada kita, kadang naik aksiden tak jadi aksiden. Ada je cara kita selamat. Kan? Betul tak, Ibn Rahmati Allah? Kadang kita nak teraksiden, tapi tak jadi aksiden. Kadang kita aksiden, tapi tak datang apa-apa mudarat pada kita. Allah selamatkan kita, walaupun motor begitu. Nampak tak kadang? Sebab memang Allah janji dah. Siapa yang jaga apa yang Allah suruh. Siapa yang jaga apa yang Allah Ta'ala suruh, Allah akan jaga. Kesihatan, keluarga, harta dia, semua Allah jaga. Sebab tu hari ni tuan-tuan, kita selamat sebenarnya apa yang kita taat pada Allah. Cuba kita buat satu hari tu buat dosa. Kita akan rasa kepayahan. Ada je benda tersekat. Begitu juga dengan mati. Kalau mati, kita buat benda yang Allah tak suka, ada je benda tak jadi. Ini pengalaman saya mandikan jenazah, tuan-tuan. Ada saja. Kadang kenderaan tiba rosak. Kadang ada saat nak mandi tu. Jadi, orang kata apa? Kalau orang Perak kata, backhand. Tuan-tuan. Jengkreng. Gitulah. Ada saja. Sebab apa? Tak baik. Tapi kalau orang baik, senang saja. Pergi urus sana, urus sini, hak tanam, semua baik-baik belakang. Macam kita seharian kita hidupkan. Mak-mak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kan? Bonda-bonda, ayah-ayah. Cuba bayangkan bonda-bonda sendiri. Kadang bonda-bonda pagi-pagi, berpagi-pagi dah baca Yasin. Lepas bonda baca Yasin, lepas tu seharian bonda tu rasa nikmat. Mesti power. Tapi kalau bonda seharian tu tak baca Yasin, kalau bonda rasa macam pelik je dalam hati, maka di situ hati bonda telah dikurniakan hidayah, taufik dan juga iman. Tuan-tuan. Dia rasa tu benda tu. Masya Allah, tabarakallah. Hari ni kita nak sebut, tuan-tuan. Seronok lah. Sebab tu, malaikat doa kat kita kalau kita buat baik. Bukan malaikat doa tak baik pada kita. Doa baik. Sebab tu seronok jadi orang baik. Kan? Dan rahmat Allah. Tapi niat kena betul. Jadi baik bukan nak supaya orang dapat baik. Jadi baik supaya Allah nilai kita. Hak tu betul, tuan-tuan. Dan berkata masih dari Ibnu Abi Ad-Dunya, diriwayatkan bahawa Abu Ubaid sahabat Sulaiman ibnu Abdul Malik mengatakan, sesungguhnya jika seorang mukmin meninggal, belahan bumi itu akan berseru. Belahan bumi itu apa maksudnya? Di kawasan yang ada belahan, maka akan berseru hamba Allah yang mukmin telah meninggal. Mengetahui hamba itu meninggal, dan dia mengatakan,
belahan bumi tadi kata apa? Bahawasanya hamba Allah yang mukmin itu telah meninggal. Bukan hanya kemuliaan itu pada makhluk yang kita nampak. Bahkan bumi yang kita pijak. Bumi yang telah kita jalan atasnya berseru bahawasanya hamba Allah yang mukmin itu telah meninggal. Diberitahu kepada seluruh penduduk langit. Sesungguhnya ada seorang mukmin telah meninggal. Maknanya, tuan-tuan, contohnya, kita tak popular. Betul tak, Mak? Kita tak popular. Kita bukan artis. Kita bukan ramai followers, kan? Kita bukan kaki TikTok. Kita bukan influence. Kita bukan orang yang ramai followers ke atas dunia. Friend Facebook kita tak ramai, dalam 1000 lebih. Bila meninggal, dalam 200 lebih orang je kenal kita. Duk doa pada kita. Tapi yang bestnya, kalau kita baik, followers kita lagi ramai. Iaitu bumi dan langit. Dan penduduk-penduduknya juga akan mengenali kita sebab kita baik. Ada orang suka buat baik supaya dikenali, supaya ramai followers, supaya ramai like, supaya ramai komen. Sebab dia ni baik. Tapi hari ini jangan bersedih tak ada followers. Sebab besok duduk dalam kubur, kita seorang-seorang. Besok mati, kita seorang-seorang. Tapi yang paling best sekali, saat kita mati, yang mengenali kita, walaupun kat dunia tak banyak, sebab kita baik, yang mengenali kita penduduk langit, hatta bumi pun menyeru, hamba mukmin itu telah meninggal dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nampak tuan-tuan? Tak apa. Kadang orang kata, kalau artis ni seronok lah Ustaz. Kenapa? Bila keluar saja dekat kematian, mereka-mereka ni ramai doa. Kita ni biasa-biasa. Tak payah fikir yang orang. Kita fikir ada selain makhluk daripada manusia. Selain daripada manusia. Tuan-tuan dan rahmat Allah. Makna jangan kita sedih. Jangan kita takut. Tak ada yang mengikut kita pada dunia. Ada yang akan mengikuti kita di langit. Tuan-tuan. Bahkan mendoakan. Bahkan mengenali kebaikan kita. InsyaAllah. Tuan-tuan. Bumi dan langit lantas menangisinya. Tuan-tuan. Riwayatkan bahawa dan kemudian Tuhan bertanya, apa yang menyebabkan kalian menangis? Allah tanya pada langit dan bumi, apa sebab menangis? Langit dan bumi menjawab, Tuhan kami, dia tidak berjalan di atas kami, melainkan dia selalu berzikir kepadamu. Allahu Akbar. Bumi duk langit menangis. Allah tanya, apa pasal yang menangis? Tapi Allah tak lorak kedah lah. Tuan-tuan, Allah tak lorak orang Perak. Dia kata, mengkoma ni kenapa menangis? Tak. Dia kata, kenapa wahai bumi dan langit kau tangisi hamba ni? Dia kata apa? Tuhan kami, dia tidak berjalan di atas bumi ini, melainkan dia selalu berzikir kepadamu. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, bahawasanya lebih tinggi nilainya daripada emas dan perak. Bahawasanya apa dia? Iaitu mereka yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih tinggi nilainya seseorang itu yang bawa pedang lalu meletakkan di leher musuhnya. Lebih tinggi nilainya mereka yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang disebutkan oleh riwayat daripada Ibnu Abid Ad-Dunya. Maka lafaz-lafaz zikir selalu kita kena sebut. Tubna ilallah warja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Maka selalu berzikir Allah, 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 ya Allah, 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 ya 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 Allah, 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 ya Allah, Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, Allah, ya Allah. Nangis kamu menyebut nama Allah. Kenapa? Sebab baiknya Allah dengan kita. Selagi kita ni ada kesempatan nak bertaubat, taubatlah. Sebab tu bila saya bermunajat di Qiyamul Lail di masjid,
Saya akan kata, sebut nama Allah, 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 ya Allah, Allah, ya Allah, Allah, ya Allah. Rasa dalam hati kamu. Kenapa baiknya Allah dengan kita? Sekalipun maksiat, diberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, Allah, ya Allah. Nangis kita. Terima kasih, ya Allah. Sebab apa? Kesempatan hidup yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Masya Allah. Tabarakallah. Banyak menyebut nama Allah. Banyak berzikir nama Allah. Kalau orang sebut la ilaha illallah. Kalau zikir Allah, 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 Allah pun bagus. Sebab nama yang padanya zat, padanya sifat. Itu sifat 20. Dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad bin Ka'ab mengatakan, sesungguhnya bumi itu menangis kerana seseorang dan juga menangisi seseorang. Dia menangis seseorang yang berbuat ketaatan kepada Allah di atasnya. Kerana apa? Manusia ini baik. Dan dia juga menangis kerana seseorang yang berbuat maksiat kepada Allah di atasnya. Kenapa? Menangis kerana apa? Kesian kepada dia kerana akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, menangis kegembiraan kerana orang yang baik telah diambil Allah. Yang kedua, menangisnya kerana kesedihan. Kenapa? Kerana hamba ini kembali kepada Allah dalam keadaan akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan katanya dalam sebahagian riwayat, sementara dari Muhammad ibnu Qais, Sa'id ibnu Mansur dan ibnu Abid ad-Dunya mengatakan, pernah sampai berita kepadaku bahawa langit dan bumi itu menangisi seorang mukmin. Langit itu berucap, darinya masih ada yang naik kepadaku. Sedangkan bumi berucap, dia masih terus berbuat kebaikan di atasku. Dan dari Al-Dhaha, Ibnu Jarir menuturkan, beberapa tempat di bumi yang pernah ditempatinya dan tempat naiknya amal perbuatannya di langit akan menangisi orang mukmin yang soleh. Sedangkan menurut riwayat dari Atha disebutkan menangisnya langit itu berupa warna merah pada bahagian-bahagian tepinya. Menangisnya langit itu, katanya riwayat daripada Atha, tengok nanti kalau tengok pada langit dia ada merah-merah di tepi-tepinya. Boleh bayang kalau tak search Google, bukan pada waktu senja, ada kemerah-merahan. Itulah tangisan daripada langit. Dan juga dari Al-Hasan ibnu Abid ad-Dunya meriwayatkan menangisnya langit adalah berupa warna merah yang ada padanya. Diriwayatkan juga dari Sufyan al-Thawri bahawa pernah dikatakan warna merah yang ada di langit itu adalah tangisnya atas orang-orang yang beriman. Kan? Esok, hari ini kita belajar. Satu hari nanti, kita keluar, nampak hari ini macam ada merah-merah langit ni. Maknanya apa? Tangisannya ke atas orang beriman. Siapalah hamba Allah yang beriman meninggal, melihat keadaan langit tersebut. Allah, bukan hujan turun saja. Antaranya sedemikian itu. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita juga mendapat kebaikan sedemikian. Dan juga disebutkan dari Al-Hasan juga disebutkan, sesungguhnya jika Allah mewafatkan seseorang mukmin di negeri asing, maknanya asing lah, bukan di negeri tempat dia tinggal, bukan di Perak, bukan di Terengganu, bukan di Pahang. Ya, saya faham dia asal Terengganu, tapi Allah ambilnya di tempat yang lain. Dia tidak mengazabkannya. Hal itu merupakan rahmat atas pengasingan itu. Dia memerintahkan malaikat, sang malaikat pun menangisinya kerana ketidakhadiran keluarganya di sisinya. Wallahu a'lam. Hadis ni sangat baik, tuan-tuan. Sebab tu ulama-ulama sangat
Kalau kita meninggal kat satu tempat, kebumikan di situ saja. Sebab ini sebahagian riwayat yang disebutkan. Seperti mana almarhum Tuan Guru Datuk Arundin meninggal kat mana? Saya lupa. Amerika Syarikat Azam. Ke United Kingdom. Lepas tu orang yang meninggal di Mekah, di Madinah, ini adalah salah satu rahmat bagi mereka. Walaupun tidak terlihat ahli keluarga mereka, tetapi Allah mengampuni dosanya sebab kejauhan daripada ahli keluarga. Lalu malaikat menangis ke atasnya. Maka inilah kelebihan orang yang jauh kematiannya daripada ahli keluarga. Kerana hal itu merupakan rahmat Allah ke atasnya atas pengasingan itu. Memang kita nampak sedih, tetapi di sebalik itu mempunyai rahmat. Sebab tu hari ini kita duduk di satu tempat, belum tentu tempat tu kita akan meninggal. Boleh jadi ke bumi di tempat yang lain. Maka kita serah kepada Allah. Di manakah kita akan meninggal? Almarhum Tuan Guru Datuk Arundin di Amerika. Tuan-tuan. Bukan bermakna kita minta jauh-jauh. Biar Allah tentukan. Kalau berlaku pengasingan, katanya Al-Hasan, ia adalah satu rahmat. Maka dia memerintahkan malaikat. Sang malaikat pun menangisinya sebab keluarganya yang berada di kejauhan. Dan di saat itu juga Allah tidak mengazabnya asbab pengasingan tersebut. Wallahu a'lam. Habis tajuk kita, langit dan bumi menangisi kematian seorang mukmin. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan soalan daripada ayah-ayah, ibu-ibu yang bertanya, hari ni macam sayu saya. Okey ke? Okey, Ustaz. Okey ke? Okey, Ustaz. Okey lah, nak sayu je. Okey, semangat dia suara tadi tu. Dia semangat je lain je. Senyap je kan. Kita takut juga senyap-senyap tak berbunyi langsung. Wallahu a'lam. Itu adalah sebahagian tajuk kita hari ini habis. Alhamdulillah, langit dan bumi menangisi si mati. Ada soalan berkaitan dengan tajuk sebelum saya muka muka surat 158. InsyaAllah. Ada persoalan daripada ibu-ibu yang nak bertanya, dibukakan pintu soalan. InsyaAllah. Silakan jemaah. Bab tu saja ya. Ajukan soalan. Assalamualaikum, Silakan. Waalaikumsalam. Ustaz nak tanya, kadang-kadang setengah orang tua ni dia berwasiat, dia kata nanti dia meninggal kebumikan di sini. Kalau kita tak tunaikan boleh ke Ustaz? Okey, baik. Terima kasih. Dia maknanya disebut sebagai permintaan. It's not a wasiat. Wasiat ini pun boleh kata, cuma sesuatu wasiat itu melihat kepada waris yang menguruskan. Sekiranya terlalu berat, maka tidak perlu ditunaikan. Contoh, dia meninggal dekat Pahang, tapi dia nak dikebumikan di Sabah. Satu permintaan. Tetapi prosedur dia memang banyak. Nak kena lalui satu port lagi, nak pergi naik kapal terbang lagi, bayaran sekian-sekian, macam itulah. Maka banyak prosedur yang perlu kita buat. Maka kalau semampu waris tunaikanlah. Kalau tidak mampu, maka tidak menjadi satu kesalahan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan terjawab. Siapa kekanda Intan kita yang bertanya. Mungkin ada orang kata, Ustaz, macam ada arwah kawan saya meninggal ke Ampang, tapi dikebumikan di Janda Baik. Sebab waris menguruskannya dan mampu menguruskannya. Tapi kalau waris itu tak mampu, maka tidak menjadi satu kewajipan baginya untuk menanamnya. Cuma kalau itu disebarkan kepada mereka yang berdekatan, ingin membantu perkara tersebut, maka tidak menjadi kesalahan untuk kita menguruskannya. Sebab prosedur untuk ke bumi di tempat lain agak rumitlah perjalanannya. Bukan tak ada, tetapi agak rumit. Itu saja. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan terjawab. Terima kasih Ustaz jawab. Baik, terima kasih. Ada soalan lagi? Silakan, jangan malu-malu.
Jangan memalu, silakan bertanya. Bertanya, angkat tangan ataupun ada kat chat kot tengok Tak ada. Kalau tak siap. Bukan nak kata tak salah. Sekiranya mampu tunaikan, sila tunaikan. Tetapi wasiat-wasiat yang menjadi kewajipan dalam syariat, kita kena tunaikan. Contoh, esok kita nak mati, anak kita tak tutup aurat, anak kita tak solat. Nak dengar kata mak ni, mak dah lama, tak lama lagi ni, minta sangat-sangat kalau boleh tutuplah aurat. Minta sangat-sangat kalau boleh tutuplah aurat, jaga solat. Itu wasiat. Tapi wasiat ni tak wajib ikut. Tapi wasiat sedemikian adalah kewajipan. Sebab tentang solat dan tutup aurat. Tapi dia kata ni nak pesan sikit. Besok mak mati, kau jangan lupa kapankan mak dengan daun pisang. Kapankan mak daun pisang, lepas tu kau letak nasi lemak. Tu pelik-pelik sikit lah. Maka tak perlu ditunaikan sebab wasiat yang tak baik. Seperti contoh, wasiat seorang isteri meninggal. Dia kata, bang, saya wasiat kat abang ni. Lepas saya meninggal nanti, abang jangan kahwin dengan perempuan lain. Tak boleh. Tak boleh begitu. Begitu juga dengan suami. Suami, kalau meninggal, kalau saya tak ada suatu hari nanti, awak jangan kahwin. Okey? Ni saya wasiat. Jangan. Tak boleh macam tu. Wasiat yang tak baik. Wasiat gitu tak boleh diterima. Macam saya sendiri pun kata pada isteri saya, kalau saya pergi dulu, nak kahwin, kahwinlah. No orang lain. Tapi pastikan jangan mengabaikan anak-anak saya. Sebab beliau adalah darah daging saya. Saya selalu cakap begitu. Nak kahwinlah, kahwinlah. Tapi jangan abaikan anak saya. Kalau awak abaikan, saya gali kubur tu balik, saya cekik jadi hantu pocong. Terus kelak. Contoh. Wallahu a'lam. Ada wasiat, tapi wasiat yang kita boleh buat. Yang ngarut tak mau. Itu saja. Wallahu a'lam. Terima kasih. Okay, baik. Selesai. Tak ada soalan? Ustaz ada yang bertanya ni, yang kita sujud tu, kalau dia tanya, kalau kat rumah kena beralih tempat juga ke, dia tanya. Kalau kat rumah, kalau tempat sujud kita. Kalau di rumah, sejadah yang kita sujud tu menjadi tempat saksinya kita. Sebab kalau orang perempuan, Dr. Yusuf Al-Qardawi sebut, dia ada satu tempat dipanggil mihrab. Mihrab ni maknanya dia bukan mihrab, tapi tempat tu selalu diduduki untuk solat. Macam Bonderus mesti ada satu tempat tu, memang tempat tu letak sejadah untuk solat, betul? Betul Ustaz. Itulah tempat. Maka yang menangis menjadi saksi, bukan hanya sejadah atau tempat sujud, termasuk sekeliling yang ada dengan kita itu akan menjadi saksi kepada kita. Tak sejadah, tak perlu. Salah tu. Yang perlu banyakkan sujud, bukan banyakkan sejadah. Kalau sujud, Allah. Bagus juga pertanyaan Rosie Sam ni. Maknanya dia ada sebut, Dr. Sekundar kata apa? Circle yang ada. Maknanya kita kata langit dan bumi termasuk seluruh apa yang berada dalam kandungannya. Dah kata guru kami, selipar yang kita pakai ke masjid, atau apa juga yang kita gunakan untuk agama Allah, ada kalanya akan menjadi saksi dan menangisi pemergian kita. Hatta sekalipun jalan itu dilalui, pokok-pokok ataupun tumbuh-tumbuhan yang melihat perjalanan itu kita lalui untuk menyebarkan agama Allah, mereka turut menangisi. Sebab tu masuk langit dan bumi apa yang terkandung dalam. Wallahu a'lam. Baju-baju jubah kita kan, penerus punya telekung, baju-baju yang kita pakai untuk dengar kuliah agama, untuk kita dengar handphone kita atau buku-buku kita ini akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ataupun ada kertas dan pen. Kan kalau kita tengok dekat masjid, ada orang buat kertas dan pen untuk salin nota. Itu juga akan menjadi saksi di akhirat nanti yang kita belajar ilmu Allah. Setiap apa yang kita buat untuk agama Allah akan menjadi saksi. Kereta sekalipun akan jadi saksi. Tapi keburukan juga, benda itu juga akan menjadi saksi. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Ada persoalan lagi?
Ustaz, satu lagi, kalau yang meninggal tu dia minta dipakaikan telekung, sedangkan telekung tu berjahit, boleh ke Ustaz? Telekung itu berjahit. Ya. Perempuan itu saat dikafankan dia ada 5. Yang pertama yang dipakaikan dahulu adalah baju lepas. Apa? Betul, baju lepas. Kekana Azrina betul tak? Dia panggil Apa dia Ustaz? dia panggil baju buatan. Kalau kita mandikan orang perempuan, dia ada 5. 3 kafan, 1 telekung, 1 baju buatan. Minta Daripada maaf Ustaz, dah lama sangat saya attend mengurus jenazah ni. Tak arif, tak berani nak kata ya. maknanya Dia ada gunting tu Ustaz. dia buat baju tinggi, tapi baju tu tak cantik lah. Dia ada pakai telekung Yelah. dan kemudian akan dibalut dengan 3 lapis kain kafan. Maka telekung tu berjahit ke tak boleh, tak menjadi masalah. Boleh. Tak ada syarat pun jahit tak jahit. Tetapi telekung itu mestilah, mungkin ada telekung arwah yang nak pakai ke selalu dia pakai. Kenapa kita pakai baju putih? Menampakkan seseorang itu bersih daripada dosanya. Bila orang pandang, manis saja. Tak menjadi masalah. Dia mula-mula pakai bajunya, setelah itu pakai telekungnya. Barulah kita lampirkan perkara yang lain. Maknanya, sebelum kita masuk telekung, sebelum kita masuk baju, kita akan letak kapas. Kapas itu akan dilekatkan pada badan kita. Berapa banyak kapas? Seboleh mana sampai sempurna tutup auratnya. Okey? Yang penting ketika mana mengkafankan jenazah, dagunya ni penting ni. Jangan dilampakkan tetapi ditutupkan sedemikian begini supaya lihat. Baru ni saya pergi di satu tempat, di tempat makcik saya yang meninggal tu, dia tutup macam ni terus dengan kapas. Saya pun terfikir juga, kenapa dia tutup muka pakai kapas, lepas tu dibalut dengan kain kapas. Bila buka muka tu tak ada, maknanya nampak kapas lah. Dia bukan nampak muka. Maknanya saya pun tak tahulah kenapa ditutup seluruh muka. Sebelum ni saya rasa muka tu diperlihatkan tak apa. Cuma bila saya melihat, mungkin saat perletakan arwah dalam liang lahat, kita terpaksa membuka talinya. Mungkin di saat itu bukan orang yang mahramnya memegang, maka di situ lebih selamat jika tidak bersentuh dengan arwah saat membuka mukanya. Kita besok dalam kuburnya, mak ya, ayah pun rahmati Allah, muka kita ni akan diciumkan, diserengkan lalu diciumkan ke tanah. Kata ulama, supaya menyedarkan ini engkau diciptakan dan ini juga engkau dikembalikan. Sebab tu diciumkan. Besok kita duduk dalam tu, tak ada kaedah tu sama je. Sebab tu saya fikir, kenapa dia tutup muka? Mungkin saat perletakan di liang lahat itu, kita perlu membuka wajah jenazah. Mungkin yang membuka itu bukan mahram, tersentuh lalu berdosa. Maka sebaiknya dia menutup sebelum membuka, hanya tarik kapas itu saja. Lalu menciumkan wajah arwah ke tanah. Kenapa menciumkan wajah arwah ke tanah? Memberitahu bahawasanya ini engkau diciptakan, lalu inilah engkau dikembalikan daripada tanah. Wallahu a'lam. Itulah kisahnya. Maka tutup saja, kita letak papan di atasnya, sedikit daun, dan lalu kita kamuh dengan tanah tersebut, maka tertanamlah dia di dalam kubur seorang diri. Wallahu a'lam. Jelas? Yang Jelas. bertanya. Jelas Ustaz. Ustaz, Ya. kalau kadang kita tengok kan jenazah tu, dia macam dia taruhkan kapas tu kat dalam bawa dalam hidung tu, macam tak nampak macam tak cantik sangat Ustaz. Macam macam ada benda kat hidung tu. Okey, baik. Meletakkan sesuatu di dalam hidung ataupun telinga
itu sebenarnya bergantung kepada keadaan si mati. Yang pertama, mungkin keadaan menyebabkan si mati itu mengeluarkan darah daripada telinga dan juga hidung. Ada jenazah yang darahnya tak berhenti. Lalu diletakkan kapas supaya darah tidak keluar. Yang kedua, ada yang mengatakan supaya tidak ada benda-benda yang masuk melalui kedua rongga tu. Macam semut tu. Menjagalah daripada rongga tersebut. Menutuplah daripada semut ke apa. Tak letak pun tak apa. Sebenarnya. Tapi untuk peletakan itu mungkin sebab keluar darah daripada hidung ataupun telinga. Macam kita mandikan jenazah, kalau kita istinjakkan jenazah, istinjak tu makna kita daripada duburnya. Kita istinjak untuk mengeluarkan najis yang ada. Bila picit perut, bukan picit tepi, tapi picit di belah kiri, iaitu usus besar. Supaya keluarkan najis yang berada di belah kirinya tu. Najis besar, bukan najis kecil. Maka keluar. Sampai satu saat tu dah 3 kali kita buat masih keluar. Maka kata guru kami, cukup jangan diseksa lagi. Maka ambilkan kapas sumbat supaya tidak lagi keluar najis. Faham? Maka sekiranya, ni dengar molek. Sekiranya dah disumbat, maka ada kesan najis yang keluar. Faham? Maka tak berhenti. Maka kata guru kami, ambil siap-siap kapas, letakkan di bawah punggungnya. Supaya tidak melekat pada kain kafan. Kalau melekat kain kafan, sudah menjadi najis. Okey. Dan kemudian, setelah kita kafan, tiba-tiba ada masih najis yang keluar. Maka kena mandikan. Sebab itu ditutup bahagian yang keluar najis supaya tak perlu berulang mandi. Macam hidung dan juga telinga. Maka kita dah letak. Sekiranya kita dah solat, tapi ada jenazah yang masih keluar sampai ke kafannya. Itu ada ya, tuan-tuan. Sebab itu, kata guru kami, menyegerakan bagi jenazah. Kalau sampai malam tu mandikan, kapankan, sumukan, tutup, semua solat. Syarat pada jenazah ada 3. Mandi, kafan, solat. Lepas 3 ni, kalau keluar najis, tak perlu ulangi mandi. Jelas? Faham ya? Apa dia Ustaz? Ulang balik. Syarat pada jenazah, mandi, kafan, solatkan. Kalau kafan tapi tak solatkan, ada najis, perlu dimandikan semula. Kalau tak ada najis, tak apa. Tapi kalau dah mandi, kafan, solatkan, ada najis, tak perlu mandikan semula. Sebab itu, kena betul-betul detail. Cara nak mandikan jenazah, mesti tahu kalau ada najis-najis yang masih belum bersih. Tapi kebanyakan, kalau macam luka-luka tu, biasanya akan kering. Faham? Akan kering. Cuma najis yang dikatakan keluar daripada rongga, sebab tu masukkan sedikit kapas agar tak keluar. Begitu dengan dubur. Ada dubur yang tak berhenti najisnya. Maka jangan dipaksa keluar. Tutup dengan kapas sampai cukup tidak keluar najis lagi. Maknanya lepas kita dah tidak tutup, kita mandi-mandikan, tiba ada nampak. Maka tutup. Tukarkan yang baru. Sebab dia dah ambil wuduk, sebab dia dah mandi wajib. Maka itulah asasnya dalam mandi jenazah. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Ada lagi soalan? Silakan. Ustaz. Ya. Kalau asal kejadiannya lelaki, masa meninggal tubuh badan dia perempuan, macam mana tu? Kalau asal meninggal kejadian dia lelaki, tapi tubuh masa dia badan meninggal tubuh badan dia perempuan. Dia tukar jenis. maknanya
Dia tukar jantina. Perempuan. Totally dia jadi perempuan. Dia tukar jantina. Tak pekah. Dia lelaki ni, dia operate buah dada dengan kemaluan Okey, tu tahu. dia jadi macam mana Ustaz? Okey, makna dalam kaedah fiqh, kata ulama, si mati itu lelaki tetap diuruskan seperti lelaki. Dan perempuan yang dimatikan menjadi lelaki tetap diuruskan seperti mana perempuan. Dikatakan oleh sahabat saya yang pernah memandikan jenazah wanita atau jenazah lelaki yang bertukar. Dia maknanya bapuk lah. Dia kata buah dadanya mengecut kerana ia bukan buatan daripada Allah, buatan sendiri. Cuma kalau buah dadanya masih ada, di situ adalah menguji keimanan bagi orang yang memandikan. Sebab tu kalau saat demikian, sebaik-baiknya ahli keluarga supaya tidak timbul syahwat. Wallahu a'lam. Jelas Ustaz. Jelas? Alhamdulillah. Okeylah Bunda Ros. Hujan turun dengan lebat. Masya Allah. InsyaAllah banyak doa Ustaz kan? Betul lah. Mudah-mudahan. Kita akhirkan doa Bunda Ros. Okey. Letak sekejap Ustaz. Okey. Ada hebahan? Segamat. Alhamdulillah. Banjir. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan kathiran jazak kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil, AJK Gemar Nur Irman dan para jemaah pencinta ilmu kerana telah mengimarahkan Taman Syurga Gemar Nur Iman pada petang ini. Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan sepanjang kuliah berlangsung, kami memohon jutaan kemaafan. Dan sebelum berlabuhnya kuliah petang ini, izinkan saya untuk mewawarkan kuliah seterusnya pada malam ini, iaitu pada kuliah maghrib malam ini ialah ini hari apa? Ini ialah Ustaz YAA yang amat arif. Ustaz akan menyentuh mengenai dengan pengajian tauhid Ibu. 4.20. Pengajian tauhid. Dan satu lagi apa dia? Ustaz Karul Fahmi. Dan Begitu rupanya kisah Nabi Adam. Ustaz Karul Fahmi. Itulah dia. Jadi sekali lagi dengan ucapan setinggi-tinggi terima kasih, saya mempersilakan Al-Fadil Ustaz untuk menutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka jannah wa na'udzubika min sakhatika. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ampunkanlah dosa anak-anak kami dan ampunkanlah dosa isteri dan suami kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkanlah saudara-saudara kami yang diuji dengan banjir di Segamat Johor ya Allah, dan saudara-saudara kami di Syria dan juga Turki ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada mereka ketabahan, kesabaran atas ujian ini. Bantulah mereka ya Allah, bantulah mereka ya Allah. Ya Allah, panjangkan usia kami, berkatilah kehidupan kami ya Allah, lapangkanlah rezeki kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, berkati kami pada bulan Syaban, sampaikan kami ya Allah. Sampaikan kami ya Allah, sampaikan kami ya Allah di bulan Ramadan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam.
Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbal minkum innakum taqabbalu insyaallah. Tuan-tuan, besok kalau ada baca Yasin, doakan juga buat saudara kita di Johor yang agak tinggi banjirnya sekarang, juga di Kampung Melayu dah naik air di Pancur. Mohon ibu war-warkan kepada Ustaz Bawa agar dipanjatkan doa bagi saudara kita yang ditimpa dengan banjir. InsyaAllah. Wabillahi InsyaAllah. taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.